Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Saudara pengurusi MPN, saudara Meri Syahri, pemuda, wanita, pimpinan KBIP amanah yang hadir, rakan-rakan yang dimuliakan. Terima kasih kepada saudara Yahya Syahri dan pasukan Pilihan Raya Selangor kerana sekali lagi menunjukkan keupayaan yang hebat dan merupakan negeri pertama yang melancarkan peringkat negeri. Ya. Selangor kubu keadilan. Dan sejak 2008 pimpinan silih berganti dan sejarah kecundang pimpinan negeri berlaku. Tetapi seperti mana saya sebut berulang kali, orang yang khianat tidak pernah menang di negeri Selangor ini. Dan supaya ada perubahan, martabat kita, keupayaan kita meningkat, maka saya ambil kesempatan kali ini menyatakan penghargaan dan sayang kepada saudara Amiruddin dan seluruh pimpinan negeri Selangor. Saudara dapat mengemudi dengan baik, bukan sekadar mengukuhkan jentera, tetapi kalau kita lihat perkembangan setahun yang lalu ini, jentera negeri Selangor dan program-program rakyat, membantu rakyat di Selangor, terutama di kalangan masyarakat yang lebih miskin, jauh lebih baik daripada pernah kita lihat sebelumnya. Ini bagi saya penting kerana kita tidak harus terlalu sibuk dengan apa yang berlaku sebelum ini. Ini hanya berlalu. Kata Shakespeare dalam Macbeth, false face must hide what the false heart doth know. False face, orang yang pura-pura menjalankan pengkhianatan, dia tak mungkin boleh menutup penipuan yang memang tercerna dalam hati sudah bagi mereka. False heart tahu apa yang berlaku, dan walaupun false face cuba melindungi, menyembunyi, kita kenal pasti dan kita mengambil keputusan untuk maju terus mengangkat martabat negeri dan lebih utama rakyat negeri Selangor. Saudara-saudari, yang kita pertikaikan sekarang ni apa? Saudara Amiruddin menyentuh beberapa aspek penting, yaitu tentang kebobrokan yang berlaku. Perdana Menteri silih berganti, kerajaan bertukar, rasuah terus menular. Baik pegang jawatan saja, semua jadi kaya raya. Rasuah sekarang terus melebar. Ini negeri apa? Sudah negeri ini harus pegang oleh perempuan-perempuan di atas, dan biar rakyat diam. Rakyat bukan bacol. Jentera pilihan raya ini jentera untuk memerdekakan rakyat. Saudara, apa arti keadilan? Keadilan bagi pemimpin-pemimpin, keadilan bagi rakyat. Itu bezanya bila kita merdeka. Keadilan itu kita perjuangkan, dan tidak mungkin keadilan dapat ditegakkan kalau pimpinan itu oknum. So tengok berapa kali disuarakan tentang tender, tentang projek sekarang ini kerana darurat tanpa tender, yang harga 200 juta dari 300 juta, projek berbilion. Masa nanti ini anak bini menantu, nanti sekarang anak menantu, main menteri kroni-kroni. Tak bolehkah rakyat Malaysia bangkit
Selangor telah buktikan. Dan saya dah pesan berulang kali kepada saudara Miruddin, perkuatkan Selangor. Dan saya mau tentera ini kemudian terus jelajah, bukan saja di Selangor, ke seluruh negara, menceritakan apa yang berlaku di Selangor dan apa yang harus dilakukan untuk merubah sistem di negara kita ini. Jangan terpukau dengan sistem politik. Kita boleh bicara soal demokrasi, tapi apa makna demokrasi? Rakyat boleh ditipu, ada media boleh buat update, ada video yang mungkin kabur, ada audio sekarang yang dikatakan jelas. Tetapi tujuan untuk apa audio? Untuk mengalih pandangan kita. Isunya bukan isu pokok audio. Kita jangan terpedaya. Isu pokok sekarang adalah kerajaan Perikatan Nasional yang tidak absah, tidak dekat sahan. Legitimasinya tidak ada. Dia ini kumpulan pengkhianat-pengkhianat, ahli-ahli lompat. Ini parti kata pisang. Ya, yang lompat dari Bersatu awalnya diketuai oleh Muhyiddin, satu pihak. Yang khianat dari keadilan yang diketuai Saudara Azmi, satu pihak. Yang lompat dari UMNO, sebahagiannya semasa Pakatan Harapan. Yang lompat dari UMNO ke Bersatu tak kena dakwa. Yang kekal sebagai pembangkang didakwa. Kau tanya saya bukan nak pertahankan UMNO, saya nak pertahankan bersih keadilan. Kita tak boleh ikut cara lama, memilih guru, menentukan orang yang menentang kita mesti disiasat dan didakwa. Dan yang lemah iman lompat. Walaupun berjuang lama, berpijak, bertegar-tegar, suara bagaikan halilintar, hati macam tikus keramat. Takut tak jadi menteri, takut projek tak dapat, takut tindakan polis, takut cukai dikutip, takut SPRM ambil tindakan. Semuanya takut. Pidato bagaikan halilintar, semangat berdebar-berkobar, hati macam sebab itu. Pernah seorang gawai dulu, namanya Hasan Ibrahim. Dia menulis novel kecil Tikus Rahman dari idea Animal Farm. Siapa pengarang Animal Farm? George Orwell. Daripada Animal Farm dia tulis Tikus Rahman. Di mana itu? Manusia yang sebenarnya tidak punya kekuatan. Sudah nak berjuang ini tidak mudah. Sebab itu orang memang hidupnya banyak agama anu, tapi saya nak beritahu kekuatan kita yang memimpin ini kerana dukungan dan semangat rakyat. Jadi saya datang kemari bukan saja untuk merasmikan apa yang sudah anjurkan, tapi untuk menyatakan kami boleh tegak berbicara begini dengan yakin sebab tenaga anak muda, wanita dan tenaga ranting cabang penggerak parti yang cukup semangat. Ada ketua kita di cabang yang lagi dalam 4 orang kanannya setia. Wah, luar biasa. Berapa kali dia dapat makan percuma, tidak ganggu gugat dia. Ya, yang dalam kuasa cabang atau ranting di mana ketuanya lompat, banyak dapat hadiah baju, dapat makan selalu. Tapi saudara tahu ya, bahawa saudara punya harga, punya maruah,
Buat apa jadi pejuang? Boleh dibeli dengan sehelai baju. Buat apa namanya pejuang dan penegak keadilan? Boleh dibeli dengan 2-3 kali kita dibelah kita naik. Bangang punya pejuang. Sebab itu saya kata saya. Dan saya, ini bukan saya sebutkan kebetulan Saudara Amiruddin ada di sini, tapi kepada rekan-rekan, baru-baru ini saya ada Zoom meeting dengan MPN Sarawak, dan saya beritahu kepada mereka, Ingkai Perdana, bahawa saya akan minta kawan-kawan di Selangor untuk bersama sebaik saja selesai sekatan PKP ini, mereka akan turun itu besar ada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Sebab itu dalam retreat kita, saya tak suka dengan istilah retreat dulu. Pemukiman kita panggil juga ada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, walaupun berhad datang lambat sikit lagi. Kerana saya nak tugaskan mereka bersama dengan ketua-ketua cabang, ahli-ahli parlimen, ahli-ahli Dewan Negeri, Undangan Negeri, untuk turun dan dengarkan. Sudah tahu masa kita kempen di Sarawak lama dulu setelah kita ambil alih 2008, cerita pasal masalah bekalan air percuma, itu orang tak boleh faham. Guna air tak payah-payah. Jadi iya, air iya. Dia pergi air sungai, dia tak payah bayar. Itu dia, kerana dia tak boleh bayangkan ada usaha. Dan kalau kita lihat banyak senarai sebagian kecil disebut oleh Saudara Amiruddin yang dilakukan di Selangor, tentunya kita akan dapat harap dan sampaikan ke lebih besar. Sebab itu dalam pemukiman baru ini saya minta untuk besar dan kepada Ketua Menteri Pulau Pinang terangkan apa yang berlaku. Kalau tidak ada jadi mangsa media. Saya sebut tadi yang paling akhir yang real, yang ramai media tak tengok malam ini, dia tengok saya ulas pasal audio. Ni kerja aku lawan Perikatan Nasional. Apa cara yang mungkin dan sah dan halal, lawan terus. Rasuah kamu tidak mungkin terpadam. Seperti saya sebut dalam Macbeth tadi, false face tak boleh cover bindung false heart adalah tindakan-tindakan yang zalim kepada rakyat. Istihad darurat kerana takut berdepan dengan parlimen. Apa punya menteri dan menteri kanan, menteri tak malu takap dengan kalau takapnya belum jadi. Oh, maaf tuan-tuan dan perempuan, dengan ini saya umumkan ketua kampung lebih pandai daripada ini. Saudara, pemimpin ini kalau nak beri demokratik, dia mesti ada legitimasi, ada testing. Satu, elections, pilihan raya, kemudian pergi di parlimen, berdebat dengan ahli parlimen. Dan ahli parlimen semua tinggal suntikan. Saya mendapat suntikan kedua semalam. Dia semangat lebih tu. Ya. Kemudian telefon lagi ni boleh. Dia lebih dari 2 orang. Sekolah dia buka, bola boleh main. Dan hari Sabtu ini, tak salah saya, Jumaat pertunjukan pentas boleh ada. Tadi Akhil Syauqi hubungi saya, kita boleh terus dihadir satu pertunjukan awal yang pertama kali. Ya, pertunjukan pentas artis pun boleh. Yang tak boleh, parlimen bersidang dan Dewan Undangan Negeri. Sebab itu saya ucap terima kasih berkaitan di Selangor, kerana walaupun sidang di Dewan Undangan Negeri tak boleh, dia akan juga panggil semua ada di Dewan Undangan Negeri untuk bahaskan hal-hal di luar Dewan Undangan, tapi ada bilik mesyuarat.
Ini kerana kita nak tunjuk boleh ada perlimpahan. Itu yang pertama. Jadi bagaimana boleh dia rasa bangga dan bangga kalau kita boleh buat begini. Keduanya katanya alasan COVID-19. Berapa jumlah, berapa kos, berapa peringkat nak sampai kepada siapa. Saya cadangkan sejak bulan lalu. Saya kata saya tak ada pilihan. Dia suruh hadir pukul 10, saya kena hadir. Lucu Pfizer lah, Sinovac lah, Sputnik lah ikut. Karena kita ikut keputusan Kementerian Kesihatan. Tetapi saya tanya, ni orang kampung ni miskin bandar di Tanjung Karang, Sungai Buloh, ni bila nak dapat? Kita dalam rancangan. Maknanya orang bawah ini tak ada harga. Ada harga masa pilihan saya. Itu pun setengah orang bawahnya dia datang je. Orang menyampah kemudian. Orang tak ada nilai kamu. Ya. Padahal kalau ikut rancangan awal, beli dan beri keutamaan cepat-cepat. Segera kita nak tahu bulan bila. Kita nak sampainya. Di Sungai Besar, Kuala Selangor, mini flat, kawasan-kawasan miskin. Bila dah dapat kemudahan ini? Tunggu saja. Saya dah dalam tanggungjawab saya. Sergah keadaan. Bagilah keutamaan. Cari jalan. Ini saya tahu maklumat-maklumat. Kita Sinovac ketinggalan 6 bulan ke belakang daripada Indonesia. Turki 30 juta boleh. Indonesia jauh lebih upaya mengatasi kita. Bayangkan kalau 20 tahun dulu Indonesia ini mesti belakang, Vietnam belakang, Laos, Cambodia, Thailand belakang kita. Sekarang kita ketinggalan. Tapi jangan bimbang saudara, kita masuk ke depan berbanding Myanmar. Saya ditambah Myanmar, Sudan, Mozambik, Rwanda, Zimbabwe. Pandai dong. So, campaign daripada ni yang sekarang semangat dia campaign apa? Kata lupa kan? Siap 20 tahun. Ya. Jadi kita ni kalah semua pelaburan. Oh ada pelaburan ni teknikal yang tinggi. Jadi padahal semua keluar. Tesla, Amerika, semua tinggalkan kita. Sudah buat semua. Yang kita heboh soal pengangguran, soal pelaburan ini apa? Ini belum pekerjaan. Yang menganggur tinggi jumlahnya. Itu yang menganggur, yang kerja ini. Kerja sementara pun ramai. Yang menganggur di kalangan anak muda sudah hampir 12%. Gig ekonomi. Menganggur di kalangan graduan paling tinggi. Sebab itu kerja kita itu kena jumpa. Kalau ada graduan muda yang tak bersama dan tolong bagi tahu dia, kan dia jawab, kami Encik Anwar, politik ini susah lah. Kena terang, politik ini dia bagi dasar sama ada sekolah buka atau tidak, mutu pendidikan ditingkatkan atau tidak. Keputusan politik lah untuk siapkan sama ada hospital di desa diadakan. Saya beri contoh. Saya masa itu di Washington, Profesor di Georgetown University. Kemudian baik dialog masa itu Perdana Menteri. Kita lakukan juga. Saya kata hari ini tak boleh, hari Jumaat boleh. Sebab hari kami saya ada kuliah. Banyak biasa kumpul 1-2 hari. Pergi, dia baru saja dapat rawatan kanser dalam 10 tahun yang lalu. Jadi saya pergi doa, as'alukal afiyah, doa semua dia pun dia kata dulu hari saya nanti pergi, saya dapat doktor terbaik itu jaga saya.
kemudahan terbaik diberi kepada saya, rawatan terbaik, perubatan terbaik dibagi kepada saya sebab saya Perdana Menteri. Dan saya kata alhamdulillah. Tetapi kata dia, saya yang kasih pada dia sebagai sahabat dan my brother. Sebab ini jiwa dia bunyi hebat, tapi yang sebenarnya ini bila cakap dia mengalir air mata. Saya kata patut syukur, alhamdulillah. Yes, syukur. Tapi saya terfikir bagaimana dengan orang kampung saya dulu di Anatolia. Sampai bila dia nak dapat kemudahan-kemudahan ini? Jadi esok saya nak Menteri Kewangan jumpa you. Saya minta Menteri Kewangan wujudkan hospital di semua bandar-bandar kecil dengan kemudahan terbaik yang saya perolehi. Rakyat Turki yang miskin berhak punya. Itu baru pemimpin. Esok yang Menteri Kesihatan dia, Menteri Kewangan dia datang. Lupa, tak minum. Dia kata, problem. Apa salah? My Prime Ministers bagi arahan saya kena buat hospital. Saya kena buat lah. Dia tahu Menteri Kewangan nak buat macam mana ni. Ratus kemudahan ke seluruh negara, belanjanya puluh bilion. Saya ya. Jadi saya kata, itulah saya kita datang nak bincang dengan macam mana. Okey, tengok. Jadi ada yang kerajaan buat, ada yang build and transfer, ada yang swasta kan, tapi tengok keadaan. Untuk desa mesti kerajaan buat. Jadi kosnya, dia kata saya ke dalam pandai sangat. Tetapi dalam perbincangan itu, yang penting apa? Bila ada pemimpin yang prihatin soal rakyat, yang tak ada. Sebab dia pemimpin dari apa? Ahli majlis. Kemudian kemudian ahli parlimen, exco, menteri besar, menteri, Perdana Menteri. Kita minta suntikan semangat itu kekal. Dalam keadilan ini, orang yang naik pangkat jangan lupa daratan. Kita nak pemuda yang berani. Biar bercakap lantang sedikit okey. Yang tolak kebobrokan dan rasuah dari kepincangan. Yang mau jaga landasan ini, jangan ada pengkhianatan. Ini jenis pemuda. Ini cakap pemuda yang kaki rasuah pun kamu jilat. Pemuda apa yang macam itu? Ada yang bicara, kita nak wakil pemuda yang cukup. Ya, saya setuju. Tapi bukan semua wakil pemuda. Kena ada pemuda, fikiran dia otak tua. Otak rasuah. Ada pemuda beli anak-anak muda ini, seperti mana sudah tahu pernah berlaku, dia boleh beli dengan baju, dengan allowance, dengan semua, dia boleh tawan muda-muda ini. Dan muda menipu, ya. Saudara, hentikan amalan ini. Kalau tidak, bangsa kita akan melarat. Jadi kita mau perbanyakkan kursus, tingkatkan kesedaran dan faham semangat perjuangan. Itu dah jentera pilihan raya. Jentera ini penting, tetapi yang menggerakkan itu lebih penting. Dia ibarat kata as-safwatul mukhtarah, mesti dia krim dengan prinsip dia, dengan semangat dia. Tak boleh tolak ansur. Ini kadang-kadang pegang sekejap jawatan ahli majlis atau adun, tengok di kemewahan itu luar biasa. Saudara, saya minta Menteri Besar dan kita akan kaji semua ini. Tak boleh lagi lakukan kesilapan. Ya. Ini saudara harus ingat, parti ini parti yang dilancarkan, didukung oleh rakyat bawahan.
yang derita, yang susah, yang melarat. Orang ini kalau tengok otak-otak reformais, Ronnie tahu, kalau otak-otak ini yang lama, orang mana? Semua orang bawah. Saya dengan Amir bagi rumah terbakar di Wangsa Baju, Praba dengan Tan Ye Kiu, jaga pula rumah bumbung bocor. Orang-orang ini kita dah perintah kawan-kawan negeri, dan kemudian di kerajaan persekutuan 22 bulan, tapi rumah penyokong setia kita puluhan tahun bocor, kita tak boleh jaga tengok. Jadi ini, dan kalau ada pemuda wanita dengar, kita cuba selesaikan. Mudah-mudahan kita ada perubahan selepasnya. Saya tentang jentera pilihan raya tentunya bukan ini ruang, dan ruang ini ruang terbuka, ramai, cuma mesti ada semangat untuk bawa perubahan ini. Oleh kerana saya sentuh soal audio, saya nak sebut, ini nak gunakan kita nak lawan politik dalam UMNO, nak gunakan kononnya perbualan saya dengan Datuk Seri Zahid untuk politik bersatu, nak menikam pimpinan UMNO. Ini bukan kerja saya. Sebab itu saya juga akan arah pegawai saya buat laporan polis, biar dia siasat siapa yang punca ini. Ya. Tapi ada suara macam saya. Ya. Saya tak peduli. Ya. Nyata ada usaha untuk memfitnah, merekayasa dengan lebih canggih. Ya. Dan supaya dalam keadilan orang tanya, DAP atau amanah akan persoal, nasib baik kita ini rakan setia, dia tak mudah tergugat dengan fitnah-fitnah macam ini. Ya. Jadi Saudara Zahid pagi tadi menafi keras. Saya pada malam ini ingin menyatakan bukan saja penafian, tetapi ternyata, ya, selain menafikan, ternyata ia ini menunjukkan betapa gundah gulananya pimpinan negara ini mencari apa sahaja tipu helah. Dia dah hilang ugut, beli orang rasuah, tak makan, maka dia sebarkan fitnah. Bukanlah ini taktik baru, taktik lama dah kita tahu. Kita harus matang dan merdeka. Dan saya percaya kita akan hadapi ini dengan berani dan nyatakan bahawa ini tidak akan menggugat usaha kita untuk mencabar mereka, ya, dan mendedahkan penipuan dan rasuah dan penyelewengan dan ketakutan mereka untuk menghadapi rakyat. Sebab itu, selain usaha kita yang diteruskan untuk kembalikan mandat rakyat, kita tetap fokus untuk pastikan Selangor dan kerajaan persekutuan tetap di tangan keadilan dan Pakatan Harapan, insya-Allah. Dan dengan ini saya ucapkan sekali terima kasih kepada rakan-rakan. Nampak semua pimpinan Selangor ada, semangat pun ada, dan saya gembira kerana dukungan pemuda, wanita ramai, dan juga, ya, dukungan kawan-kawan semua. Ini menunjukkan satu potensi yang sangat baik dan indah di negeri Selangor ini. Fikirlah 2 minggu ini saya Syed Selangor, dia sekarang Negeri Sembilan, Melaka, Pulau Pinang mengkomplain. Dia kata, Anwar, you ni Presiden Keadilan Malaysia, yang you nak jaga Selangor je pasal apa? Saya kata bukan. Kita mula saya pergi Gombak, kemudian dengan Aflin di Ampang, pada malam ini di Shah Alam. Ini kerana kita selesaikan soal kubu dulu. Itu sebab alasannya. Lepas ini kita akan jelajah ke negeri-negeri untuk perkuatkan jentera yang ada. Lagi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan segala sukacitanya melancarkan jentera pilihan raya negeri Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, demikianlah
Jadi ucapan dan amanat yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Parti Keadilan Rakyat.